Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ni cikgu nak masuk bab 4, buku catatan pertama. Dalam buku catatan pertama, awak akan belajar jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Sebab apa kita sebut dia sebagai buku catatan pertama? Sebab ia ialah buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan. Daripada dokumen, kita catat kat sini dulu, baru kita pindah ke ledger. Sebab tu kita sebut buku catatan pertama. Jadi kalau dalam buku catatan pertama ada 3. Ada jurnal, ada buku tunai dan buku tunai runcit. Untuk jurnal ada 2, jurnal am, jurnal khas. Dan jurnal khas ada 6. Jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Buku catatan pertama yang kedua, buku tunai, dan buku catatan pertama yang ketiga, buku tunai runcit. Kita akan mula dengan jurnal khas. Jurnal khas ada 6. Jurnal belian, jualan, pulangan jualan, penerimaan tunai dan pembayaran tunai. Untuk hari ni, kita cuma akan belajar 4 ni. Belian, jualan, pulangan jualan. Sebelum tu kita tengok format jurnal khas. Lajur setiap jurnal khas ni adalah sama. Dia akan mula dengan tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Yang membezakan dia adalah tajuk. Kalau jurnal belian, tajuk dia jurnal belian. Jurnal jualan, tajuk dia jurnal jualan. Kalau pulangan, tajuk dia pulangan. Lajur, semua lajur untuk jurnal khas ini adalah sama. Dan kalau untuk jurnal belian dan jurnal jualan ni hanya merekodkan belian dan jualan secara kredit sahaja. Secara tunai kita rekod di buku tunai. Dan kalau pulangan adalah pulangan barang dan oleh pembekal ataupun oleh pembeli. Kita recall balik dokumen yang dilibatkan untuk belian secara kredit, jualan secara kredit, pulangan jualan dan pulangan belian masa kita belajar dekat bab 3 dulu. So yang kita belajar dulu, kalau belian secara hutang, dokumen yang terlibat adalah invoice dan nota debit yang asal. Kalau jualan secara hutang, masih invoice dan nota debit, tetapi yang salinan. Kalau pulangan jualan dan pulangan belian, hanya satu dokumen yang dilibatkan, iaitu nota kredit. Kalau untuk pulangan jualan, nota kredit yang salinan. Dan kalau pulangan belian, nota kredit yang asal. Ni kita dah belajar masa bab 3 dulu. So sekarang kita recall balik dan sekarang kita nak buat jurnal khas. Iaitu jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan dan jurnal pulangan belian. Disebabkan tempoh arahan berkurung ni, dokumen cikgu, nota semua tinggal di sekolah. Jadi kita buat manual. So tak payah usah hati, untuk latihan awak tak payah pakai ruler pun tak apa. Kita buat manual je. Kita start dengan tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah dalam RM. So jurnal khas semua lajur adalah sama. Sekarang cikgu akan ambil satu latihan untuk kita buat, untuk nak record macam mana ke dalam jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan dan jurnal pulangan belian. Cikgu ambil satu contoh soalan. First step, bila awak dapat soalan, awak kena tahu dulu nama kedai awak dan perniagaan awak, dia jual apa. So kalau awak tengok kat sini, Encik Anthony memulakan perniagaan kedai sukan Anthony yang membekalkan peralatan sukan di Butterworth, Pulau Pinang. So dalam soalan ni
nama kedai ialah Kedai Sukan Anthony dan perniagaan dia adalah membekalkan peralatan sukan. So basically barang niaga dia adalah barang-barang peralatan sukan. Okay, so kita akan pergi tengok satu-satu dokumen. Dokumen apa yang akan dimasukkan di dalam jurnal belian jualan dan jurnal pulangan. Okay, so kita tengok dokumen yang pertama. Kalau tengok invoice asal. Kalau invoice asal tadi awak tahu dia adalah belian. Tapi cek dulu adakah butir dia barang niaga. Kedai sukan, butir kayu hoki. Yes, barang niaga. So awak akan rekodkan dalam jurnal belian. Okay. Lepas tu dokumen yang kedua. Kalau awak tengok dokumen yang kedua, invoice asal. Invoice asal kalau ikut adalah belian. Tapi awak tengok dulu butir dia adakah barang niaga. Almari pameran bukan barang niaga. So bila bukan barang niaga, awak tak boleh masukkan dokumen invoice ni ke dalam jurnal belian. So sebab tu awak kena hati-hati tengok butir dia. Okay, so yang ni kita KIV, kita simpan dulu. So awak tak boleh pindahkan ke jurnal belian sebab ini bukan barang niaga. Okey, kita tengok pula dokumen yang seterusnya. Nota debit. Nota debit asal. Nota debit asal adalah belian. So kita akan rekod ke dalam jurnal belian. Dokumen yang seterusnya invoice asal raket tenis, barang niaga. So yes, ini adalah belian. Awak rekod dalam jurnal belian. Dokumen yang seterusnya, dokumen 5 memo. Memo tak libatkan, dia bukan 3 dokumen yang kita akan tengok. So next, dokumen 6 adalah invoice. Invoice salinan. Invoice salinan dan barang niaga. So kalau invoice salinan adalah jualan. So kita akan rekod dalam jurnal jualan sekejap lagi. Okay, dan dokumen yang terakhir adalah nota kredit. Kalau tengok nota kredit salinan. So kalau nota kredit salinan tadi adalah pulangan jualan. So nanti kita akan rekodkan dalam pulangan jualan. Okay, habis 7 dokumen. Okay, tak ada. Okay, so dokumen cuma ada 7. Sekarang kita nak rekodkan dokumen yang kita dah tulis tadi tu. Belian, jualan, semua tu kita nak rekodkan ke dalam jurnal khas. Okay. So kita akan mula dengan dokumen yang pertama tadi. Okay. Dokumen yang pertama tadi, awak dah cakap jurnal belian. So kita akan rekod dalam jurnal belian. Okay, so tarikh dia awak tengok, tarikh tahun 2017 Mei 3. So tulis di tarikh dia Mei 2017 Mei 3. Butir dia sekarang awak tengok, awak beli daripada siapa? Awak beli daripada Cergas Sendirian Berhad. So butir dia awak tulis Cergas Sendirian Berhad. Folio kita KIV dulu. Nombor dokumen tengok di atas 5811. Dan jumlah dia tengok yang jumlah 9180. Okay, so settle untuk dokumen yang pertama. Satu lagi panduan untuk awak. Katalah awak Mei 3 awak tulis, awak tak tahu nak pilih yang mana ni, awak tulis Kedai Sukan Anthony. Awak tahu awak buat silap. Kita tak akan tulis nama kedai kita sendiri. Kalau awak tulis nama kedai awak, awak tahu awak buat silap.
Sebab tu cikgu cakap, first step awak mesti tahu nama kedai awak dan awak mesti tahu jenis perniagaan awak. Baru senang. Okay, so sekarang ni kalau awak confuse yang mana satu awak nak tulis, awak confirm. Kalau nama kedai awak tak akan tulis di butir. Kita tak akan tulis nama kedai kita sendiri. Okay, so kita go to next. Dokumen 3 tadi awak kata belian. So sama juga. Tarikh dia Mei 7. Awak beli daripada siapa? Awak beli daripada Cergas Sendirian Berhad. Cergas Sendirian Berhad. Nombor dokumen 1910 dan jumlah dia 180. Okay, so next. Ini pun tadi jurnal belian. Jurnal belian juga awak cakap tadi. So tarikh dia 14 Mei. Mei 14. Awak beli daripada siapa? Rekreasi Enterprise. Nombor dokumen 7020. Berapa RM? Jumlah dia 5427. Okay. Next. Tadi jualan. So sekarang ni jurnal jualan belum ada. Awak buka jurnal jualan. Lajur dia yang sama. So tak ada masalah. Jurnal jualan. Okay, jurnal ni tadi awak cakap tarikh dia kalau tengok Mei 21. So tahun 2017 Mei 21. Awak jual dekat siapa? Awak jual dekat, bukan kedai suka Anthony. Kedai suka Anthony adalah nama kedai awak. Awak jual dekat Kelab Jaguh. Nombor dokumen 0001 dan jumlah dia 3553. Okay, jurnal jualan. Okay, seterusnya tadi yang dokumen yang terakhir awak cakap dia adalah pulangan jualan. So awak buka jurnal pulangan jualan. Okay, so awak tengok tarikh dia Mei 23. So Mei 23. Siapa yang pulang barang dekat awak? Kelab Jaguh. Nombor dokumen 001. Dan berapa RM? 57. Okay, so habis semua dokumen awak dah pindah ke buku catatan pertama. Kita mulakan dengan tadi jurnal khas yang okay. So sekarang ni kita nak tutup jurnal khas awak ni. Okay, nak tutup dia macam mana? Okay, senang je. Okay, jurnal belian awak tutup dengan akaun belian. Ikut nama jurnal. Jurnal belian tutup dengan akaun belian. Jurnal jualan tutup dengan akaun jualan. Jurnal pulangan jualan awak tutup dengan akaun pulangan jualan. Okey. Tak habis lagi ni. Bila awak tutup, awak perlu tutup di hujung bulan. So Mei 30 ke 31? January, February, March, April, Mei 31. Awak kena make sure awak tulis yang betul lah hujung bulan. Kalau Mei mesti tulis 31. Tak boleh tulis Mei 30. Okey, akaun belian dan awak jumlahkan semua ni. 7, 10, 18, 3, 4, 7, 9, 5, 14. Okay, so settle. Sama juga dengan akaun jualan, awak mesti tutup pada hujung bulan. Walaupun dia satu butir sahaja, satu urus niaga sahaja, awak tetap kena tutup. So Mei 31, akaun jualan tutup dia 3553. Dan jurnal pulangan jualan pun sama, awak mesti tutup pada hujung bulan.
Walaupun hanya satu urus niaga, tutup juga. Okey, so sekarang ni dah habis settle awak punya jurnal khas. Awak dah buat jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan. Jurnal belian tutup dengan akaun belian pada hujung bulan, jumlahkan ke semua. Jurnal jualan tutup dengan akaun jualan, walaupun satu, jumlahkan juga. Jurnal pulangan jualan awak tutup dengan akaun pulangan jualan, tetap awak kena jumlahkan walaupun hanya satu urus niaga. Okey. Dalam soalan ni tak ada jurnal pulangan belian. Tak ada masalah. Kalau tak ada, awak jangan susah hati. Okey. So dia boleh sama ada 3 saja ataupun dia ada ke-4. Kadang-kadang dia ada 2 saja, jurnal belian dan jurnal jualan. So bergantung kepada soalan.